KRT Karya Sungai Taka. Khususnya yang berbahagia Al-Fazil Ustaz Isyamuddin bin Baharum, Pegawai Masjid Atuqa Sungai Taka. Khususnya yang berbahagia Encik Yahya bin Muhammad, AJK Masjid Merangkap Bendahari, KRT Karya Sungai Taka. Dan khususnya rakan-rakan seperjuangan dan juga tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian. Terlebih dahulu bagi pihak majlis, alhamdulillah bersyukur kepada hadrat Allah kerana kita dapat berkumpul pada hari ini di perkarangan Masjid Sungai Taka, Masjid Atuqa, di dalam satu program, iaitu tuan-tuan boleh lihat di sini, program Jiwa, iaitu singkatan daripada Jalinan Insan Wahana Aspirasi. Satu program menyokong kepada Malaysia Madani kita, iaitu program anjuran Jabatan Penerangan untuk turun padang, untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan, bersama dengan komuniti setempat untuk kita adakan program, untuk kita menyampaikan maklumat dan juga macam-macam lah kita boleh buat pengisian dalam program tersebut. Macam hari ini tuan-tuan dan perempuan boleh dapat lihat kita ada sedikit kongsi rezeki dengan semua. Jadi alhamdulillah dapat kita laksanakan pada hari ini. Jadi terima kasih, yang pertama sekali terima kasih kepada semua kerana dapat meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada hari ini. Tahu tuan-tuan dan puan sibuk, sebab mungkin bagi suri rumah sibuk, yang paling sibuk kan, banyak kerja anak-anak kita nak sambut raya mungkin hari Jumaat ataupun hari Sabtu nanti. Jadi terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa bersama kami. Jadi di kesempatan yang ada ini, kita mulakanlah majlis kita pada pagi ini. Kita nak mempersilakan Encik Yahya bin Muhammad untuk menyampaikan sedikit tazkirah Ramadan menjelang Syawal, kata Puan Syikin, menjelang Aidilfitri. Jadi kalau boleh kita tazkirah untuk pada pagi ini untuk kita bersama. Jadi saya dengan Allah wa ta'ala, itu yang kita kena ambil intisipati daripada situ. Jadi dalam bulan Ramadan inilah kita main masjid, kita kenal Allah, dan kita buat banyak kebaikan-kebaikan dalam bulan Ramadan. Nak tengok hebatnya bulan Ramadan ni yang jenis yang hisap okok ni lah. Yang jenis hisap okok. Dia nak cerita ni hisap okok. Dalam bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan boleh sambung puting tu. Sambung puting, pupak. Tengok dalam bulan Ramadan, dia tak sambung puting. Kaki seokok boleh berhenti bulan Ramadan, kosong. Nak cerita berkahnya bulan Ramadan. Nak tengok bulan Ramadan berkah tak berkah? Selalu kami masjid surah ni, jemaah ni kurang-kurang je. Tak ramai tahu mana. Tapi bulan Ramadan bertimpa-timpa, bertimbun-timbun mari masjid bersurah. Sebab apa? Nak beramal ibadah. Itu barakah dalam bulan Ramadan. Nak tengok orang sedekah juga. Masa bila? Bulan Ramadan. Tu atas meja bertambun. Dalam kereta cik orang bodoh, di rumah bodoh bertambun-tambun. NGO mari sebab apa? Nak cerita barakah bulan Ramadan. Jadi apa yang kita nak ambil di sini, pengibaran daripada Ramadan ni, sebelum kita bawa dari bulan lain apa dia? Kita ambil kutip dalam bulan Ramadan ni, kita didik di kita, bekal di kita dalam bulan Ramadan ni, kita bawa dalam bulan lain. Samalah bulan Ramadan ni bulan universiti, kita pergi universiti, kita belajar baik universiti, kita belajar ilmu ni, keluar universiti kita terjemahkan apa kita belajar universiti dalam kehidupan kita seharian. Kita bekerja. Sama juga dalam Ramadan, kita masuk dalam bulan Ramadan ni, kita praktikal dalam bulan Ramadan ni. Apa kita nak praktikal? Kita sembahyang sunat Ramadan, kita punya tarawih. Maknanya selepas Ramadan jangan lupa sembahyang sunat. Itu nak diajar kita. Ramadan kita boleh buat 20 rakaat atau 8. Selepas Ramadan besok kita buat juga sembahyang sunat. Sembahyang sebelum sembahyang, selepas sembahyang, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat hajat. Kita buat dalam bulan lain. Ditarbiah dalam bulan ni buat solat sunat. Selepas Ramadan pun buat solat sunat juga. Dalam bulan Ramadan kita tarbiah supaya sedekah, buat amal kebajikan. Dalam bulan selepas Ramadan pun sedekah dan beramal kebajikan. Dalam bulan Ramadan kita boleh main masjid surah. Selepas Ramadan tu boleh main masjid surah. Dalam bulan Ramadan kita boleh dengar tazkirah. Selepas Ramadan tu boleh dengar tazkirah juga. Yang tu intipati yang kita kena ambil. Kalau kita hidup dalam bulan Ramadan ni, jadi ada poster tak kita bawa hari ni? Tak bawa poster Poster Malaysia Madani. Ada Madani. M tu merujuk ke mampanan. M di tengah dia tu. A kesejahteraan. Kemudian D daya cipta, A hormat, N keyakinan, I ihsan. Jadi agenda Madani adalah untuk menumpukan kepada penyelesaian masalah. Kedua, memenuhi keperluan semasa negara. Ketiga, menyentuh pencerahan masa depan. Yang keempat, memenuhi potensi rakyat dan negara. Tu ada tadi kita pun ada edar risalah tu. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan tengok. Malaysia Madani ni sedikitlah dia bawa apa dia punya
6 rukun di bawah Malaysia Madani tersebut lah. Okey, konsep Malaysia Madani dirangka sebagai ikhtiar untuk membentukkan strategi dan tata kelola pentadbiran negara secara berkesan bagi pemerkasaan ekonomi dan budaya. Jadi ada 4 strategi utama yang di bawah konsep Malaysia Madani, iaitu pertama membina semula ekonomi, menjamin kesejahteraan insan, reformasi institusi demokrasi dan perundangan, dan yang keempat mewujudkan pentadbiran beramanah. Okey, konsep Madani bukan suatu perkara baru. Ia bermula dari tahun 1997 lagi, telah dibincangkan oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar di Asia Renaissance, buku Kebangkitan Asia. Jadi sebelum PRU ke-15 yang lalu juga, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menulis buku bertajuk Membangun Negara Madani bagi Merealisasi Malaysia Madani. Itu sedikitlah pengetahuan awam lah untuk kita. Fokus objektif Malaysia Madani, 3 keutamaan yang ditumbuhkan. Pertama, membasmi kemiskinan. Kedua, penstrukturan semula ekonomi. Dan ketiga, memulih dan menjana ekonomi negara Malaysia lah. Ini adalah logo Malaysia Madani. Tu kita ada logo bentuk tangan ni, dekat poster tu boleh tengok, itu adalah logo Malaysia Madani. Jadi dia ada warna biru, merah, putih dan kuning. Jadi kemudian ada jalur. Setiap warna yang dipaparkan, yang diambil daripada image ni, ada maksud tersendiri. Okey, saya tak naklah cerita biru, kuning, merah maksud apa. Okey, seterusnya di bawah Belanjawan 2023, dua yang saya nak sampaikan tadi, kita ada konsep payung rahmah dan sumbangan tunai rahmah. Dua ni lah yang saya nak huraikan sedikit. Menu rahmah untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, di bawah Belanjawan 2023 Malaysia Madani, Belanjawan Madani, ada menu payung rahmah. Bawah payung rahmah kita ada menu rahmah RM5 untuk setiap hidangan. Satu set hidangan yang biasanya ada kat situ nasi lah, portion nasi. Kemudian ada lauk, sama ada ayam ke ikan, satulah. Ayam atau ikan atau daging satu. Kemudian dia bersertakan dengan sayur lah, satu portion. Dan juga air, biasanya air mineral. Satu set tu nilai dia RM5. Itu biasanya kalau di kedai dia akan letak signage, papan tanda atau ni lah, dia akan letak dekat dia punya kaunter makanan tersebut. Dia tulis menu rahmah RM5 per hidangan. Jadi jualan rahmah 30% bagi barang keperluan, RM100 juta peruntukan, melibatkan peruntukan tadi. Pengedaran barangan keperluan termasuk 25 zon baharu. Hak tu konsep payung rahmah. Yang kedua, sumbangan tunai rahmah, melibatkan peruntukan RM8 bilion, hampir RM8 bilion untuk membantu hampir 9 juta penerima. Bagi mereka, pendapatan isi rumah sehingga 2,500 tertakluk kepada bilangan anak. 98488000 atau 0192794317. Kita direct terus dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pasaran Hidup. Dia ada, kalau kita pergi dekat portal dia, e-aduan. Yang ni lah. Okey, habis yang tadi pasal menu rahmah. Saya pergi kepada bantuan sumbangan tunai rahmah yang seperti kita semua sedia maklum. Pada 3 April 2023 yang lalu, Kementerian Kewangan Malaysia telah menghebahkanlah kenyataan media bahawa sumbangan tunai rahmah fasa 2 telah pun dikreditkan kepada akaun pengguna lah, telah dibayar kepada akaun pengguna mulai 5 April 2023 secara berperingkat, melibatkan kategori penerima bagi isi rumah, warga emas yang tiada pasangan dan bujang. Kemudian kita ada lagi fasa 3 dengan fasa 4. Fasa 3 pada bulan Julai dan fasa 4 pada bulan November. Fasa pertama pada bulan Januari, fasa 2 bulan April, fasa 3 bulan Julai dan fasa 4 pada bulan November. Ini adalah ringkasan bagi jadual bantuan sumbangan tunai rahmah. Saya nak ambil satu contoh lah. Bagi isi rumah
jika pendapatan bulanan isi rumah. Pendapatan bulanan isi rumah ni merujuk kepada pendapatan suami campur pendapatan isteri. Contoh, kata suami bekerja, pendapatan bulanan dia 2,500 dan isteri suri rumah. Kemudian dia ada anak 5 orang. Jadi jumlah yang dia layak sepanjang tahun 2023 adalah RM2,500. Jika yang tadi. Jadi 2,500 dia akan terima amount dalam 4 fasa. Yang macam saya sebut tadi lah, Januari, April, Julai dan November. Bagi isi rumah, okey, kat sini warga emas sebatang kara. Warga emas sebatang kara. Warga emas merujuk kepada individu yang berumur 60 tahun dan ke atas. Sebatang kara iaitu dia tak ada siapa menanggung dia lah, dia seorang diri. Jadi dia tak ada pendapatan, 5,000 dan ke bawah lah, dia, maksudnya tak ada pendapatan. Jumlah bantuan yang diterima sepanjang tahun 2023 adalah RM600. Selain pada itu, kita ada individu bujang. Bujang ni merujuk kepada mereka yang berumur 18 hingga 20. Nanti kita pergi slide seterusnya, dia ada detail bujang ni merujuk pada umur berapa. Dengan pendapatan 2,500 ke bawah sepanjang tahun 2023, dia terima RM350. Okey, bagi isi rumah yang kategori miskin yang berdaftar dalam e-kasih, pendapatan isi rumah di bawah melebihi paras garis kemiskinan. Kalau pendapatan isi rumah dia kurang daripada 1,169, dia akan terima sehingga 3,100. Maksudnya 2,500 tambah dengan 600 untuk e-kasih. Jadi jumlah keseluruhan dia terima 3,100 untuk sepanjang tahun 2023.